Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Per Channel. So, ini dia isu yang gempak dan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Ya, banyak isu yang menjadi persoalan di kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan skandal Fashion Valet ini. Ya, kerana ini melibatkan dana awam, dan apabila dana awam maksudnya pada pandangan saya ini melibatkan wang rakyat yang diguna pakai, dilaburkan ke dalam Fashion Valet ini. Sedangkan sebelum pelaburan itu dilakukan oleh Khazanah dan PNB, dikatakan bahawa Fashion Valet ini mengalami kerugian 5 tahun berturut-turut, sahabat-sahabat semua. Jadi kenapa harus diberikan suntikan ataupun pelaburan dilakukan? Siapakah yang bertanggung jawab? Siapakah yang meluluskannya? Dan sebagainya. Jadi hari ini terkini daripada Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menyatakan bahawa akaun persendirian dan juga syarikat berkaitan dengan Fashion Valet ini telah pun dibekukan. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan anda melihat perkembangan terkini berkaitan dengan kes Fashion Valet ini, sahabat-sahabat semua. Jadi SPRM beku akaun persendirian syarikat milik pengasas Fashion Valet. Itu antara kenyataan yang dibuat oleh SPRM, yang mana telah membekukan beberapa akaun persendirian dan juga syarikat yang berjumlah sebanyak 1.1 juta milik suami isteri pengasas Fashion Valet Sdn Bhd menerusi Of Hafiz. Ini melibatkan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri itu. Menurut sumber lagi, SPRM juga telah menyerbu rumah pasangan terbabit Vivi Yusof dan juga Fadzarudin Shah Anwar di Mont Kiarah, Kuala Lumpur. Pasangan tersebut hadir ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan sebelum dibawa ke kediaman pada jam 5 petang. Dalam serbuan ini, selain dihadiri 12 pegawai SPRM, ia turut disertai peguam pasangan tersebut. Penggeledahan berakhir sekitar jam 8 malam dan antara barangan yang disita termasuklah 11 beg tangan dan seutas jam tangan berjenama mewah dengan anggaran keseluruhan kira-kira RM200,000. SPRM juga telah merekodkan keterangan daripada beberapa individu yang penting yang terdiri daripada pegawai kanan Khazanah Nasional, PNB, Fashion Valet, akuntan penilai syarikat dan introducer. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, beliau mengesahkan pembekuan akaun tersebut dan berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis di Parlimen pada 28 Oktober menyatakan bahawa nilai saham Khazanah dan PNB dalam Fashion Valet telah merosot hampir 44 juta apabila perniagaan tersebut dijual pada tahun 2023 berbanding jumlah yang dilaburkan pada tahun 2018. Turut dinyatakan bahawa Khazanah telah melabur RM27 juta manakala PNB melabur 20 juta untuk memperoleh pegangan minoriti dalam syarikat jenama fashion tempatan tersebut tahun 2018. Pelaburan itu sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan perniagaan Bumiputra dalam sektor e-dagang. Vivi dan Fadzarudin telah mengambil tanggungjawab dengan melepaskan jawatan mereka daripada syarikat berkenaan. Melepas jawatan, adakah begitu mudah untuk mereka melepaskan tanggungjawab dengan meletak jawatan, sahabat-sahabat semua, apabila mengalami kerugian yang begitu besar, bukan sedikit jutaan ringgit, puluhan juta yang mana dikatakan kerugian kepada Khazanah dan juga PNB yang dikatakan melabur kepada Fashion Valet ini. Dan hari ini juga sahabat semua, yang terkini daripada pihak SPRM, mereka mengatakan bahawa siasatan SPRM tertumpu kepada untuk kenal pasti aset sumber kewangan Fashion Valet ini. Itu antara satu lagi kenyataan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang ketika ini katanya siasatan menjurus ke arah mengenal pasti aset dan juga pemilikan serta sumber kewangan yang diperoleh oleh pasangan pengasas platform e-dagang Fashion Valet Sdn Bhd. Ketua Pesuruhjayanya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki berkata, fokus siasatan juga melihat kepada cara syarikat terbabit membelanjakan wang pelaburan diterima daripada Khazanah Nasional Berhad dan Permodalan Nasional Berhad PNB. Kami lagi siasatan untuk melihat cara wang pelaburan itu dibelanjakan. Adakah perbelanjaan itu betul, proper atau tidak? Adakah melanggar undang-undang atau sebaliknya? Jadi aset-aset kita cakap semalam yang dikenal pasti
pengasas perlu memberi penjelasan daripada mana perolehannya dan bagaimana dibelanjakan, katanya ketika dihubungi. Dan beliau berkata kira-kira 60 kotak dokumen kewangan dirampas daripada Fashion Valley. Khazanah dan PNB semalam perlu dikaji secara menyeluruh, terutamanya berkaitan perjanjian antara ketiga-tiga syarikat itu. Menurut Azam lagi, pegawai penyiasat mempersoalkan pasangan itu tentang perkara berbangkit susulan semakan dokumen. Akaun dan pelaburan yang masuk ke Fashion Valley seperti isu melibatkan harta, aset dan sebagainya. Jadi katanya lagi, saya jangka pegawai penyiasat akan memanggil mereka kembali ke pejabat untuk membantu siasatan. Beliau turut tidak menolak kemungkinan serbuan lain akan dilakukan sekiranya perlu. Tambah Azam lagi, siasatan akan ambil masa sebab melibatkan isu akaun. Keputusan berkaitan korporat ini ambil masa sedikit, katanya. Saya rasa tidak dapat siap dalam tempoh terdekat. Ditanya sama ada pasangan itu akan ditahan, Azam berkata, keputusan untuk menahan mereka bergantung kepada pegawai penyiasat bagi memutuskan sebarang tindakan yang bersesuaian. Katanya lagi, siasatan dilakukan terhadap prestasi dan keuntungan Fashion Valley pada tahun 2018 hingga 2023, termasuk persoalan sama, syarikat itu mengalami kerugian atau sebaliknya. Selain turut melihat kepada tindakan Khazanah dan PNB sama ada mereka mengetahui berlaku kerugian membabitkan syarikat tersebut. 2 November lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian pelaburan bernilai 43.9 juta ringgit dalam Fashion Valley Sdn Bhd. Susulan itu, Azam dilaporkan berkata SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung kerugian pelaburan tersebut. Dan semalam juga Azam berkata SPRM mengesan beberapa transaksi mencurigakan dalam kes kerugian dialami Khazanah dan PNB dalam pelaburan Fashion Valley yang dikesan sejak 2018 hingga tahun lepas setelah menganalisis 60 kotak dokumen kewangan yang dirampas daripada ketiga-tiga syarikat terbabit. Jadi itu antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan Fashion Valley ini, sahabat semua. Ya, jadi kita boleh nampak banyak kemuskilan, banyak perkara-perkara yang menjadi persoalan ya kepada rakyat Malaysia. Pertamanya seperti Fashion Valley ini sebelum pelaburan Khazanah dan PAB, mereka telah pun dimaklumkan bahwa telah mengalami kerugian 5 tahun berturut-turut. Soalnya kenapa Khazanah atau PNB ini masih melabur? Adakah cubaan untuk bail out? Atau adakah mereka ditipu? Atau adakah mereka tahu tetapi masih melabur untuk menolong individu-individu ini? Ataupun ada kepentingan? Mungkin ada kepentingan di antara mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara-perkara persoalan-persoalan yang difikirkan oleh rakyat. Kerana kita percaya ini melibatkan dana awam. Dan bagi pandangan saya, wang rakyat ini adalah kepentingan awam. Jadi rakyat berhak tahu apa yang berlaku kepada jumlah jutaan ringgit, puluhan juta ringgit yang dilaburkan itu. Kemana menghilang, rugi bagaimana, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tindakan tegas harus diambil. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapak pengkangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.